Assalamualaikum, hai apa khabar? Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu PT3. Jadi hari ini kita nak belajar sistem bahasa. Okey, kita terus je lah tengok soalannya. Okey, ni soalannya. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan bahasa. Maknanya satu ayat ada satu kesalahan je lah. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Tulis jawapan yang betul je kat sini. Tak perlu tulis yang salah. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Tengok betul-betul cara menjawabnya sebab ramai yang dah lupa dah. Okey, jadi dalam soalan ni memang dia tak suruh kita gariskan kesalahan. Tapi saya nak awak gariskan kesalahan supaya bila kita nak semak nanti senang. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Suasana di kawasan pergunungan sangat menenangkan jiwa, terutamanya di waktu pagi. Okey, baik, cuba cari apa kesalahan ayat ni kan. Bila kita baca, saya jumpa kat sini lah, kesalahannya ada di sini. Di. Kenapa di ni salah? Sebab kita tengok di waktu pagi. Sebab di waktu pagi. Waktu tu menunjukkan masa. Jadi di ni dia lebih sesuai kita gunakan bila merujuk pada tempat. Jadi waktu pagi tu bukan tempat, waktu pagi tu ialah masa. Jadi kalau masa, yang paling sesuai ialah pada. Sini jadi jawapannya ialah pada. Tulis macam ni terus. Pada. Ini cara yang betul ni betul. Tak perlu tulis di sama dengan pada. Tak perlu tulis macam ni. Tulis macam ni cukup. Yang ni tak perlulah. Tulis macam ni je lah pada. Pada ni dia lebih sesuai kita gunakan untuk waktu ataupun masa. Pada pukul 1 pagi. Macam tu. Pada waktu petang. Ataupun juga kita juga boleh gunakan pada ni bila kita nak merujuk kepada orang ataupun objek. Orang tu termasuk binatang lah. Contoh macam sikap ganas ada pada singa. Macam tu. Okey, kita tengok nombor 2. Bidang teknologi maklumat yang dijelajahi oleh anak-anak kini akan melahirkan generasi yang celik IT. Cuba cari. Saya rasa ramai yang jumpa kan. Soalan 1 tadi mungkin ramai yang was-was kan. Nombor 2 ni senang sikit lah. Bidang teknologi maklumat yang dijelajahi oleh anak-anak kini kan. Tak kena perkataan ni, dijelajahi ni kan. Kesalahan pemilihan perkataan. Jadi kalau salah, jangan terus cari yang jauh-jauh tau. Dia sebenarnya dia lebih kurang sama je dengan dijelajahi. Jadi kalau kita tengok sini, paling sesuai perkataan apa yang boleh kita tukarkan dengan dijelajahi ni. Tapi lebih kurang sama lah. Di apa? Diterokai. Jadi terus tulis kat sini jawapannya diterokai. Rapat kena rapat. Sebab apa? Sebab teroka ni kata kerja. Macam dijelajahi ni lah. Rapat sebab jelajah kata kerja. Jadi dengan di mesti rapat. Kalau tempat jauh, di bandar, jarak. Di sana, jarak. Tapi di diikuti dengan kata kerja ni kena rapat lah. Perbuatan akan rapat. Okay, kita tengok nombor 3 pula. Nombor 3 peniaga itu pihak berkuasa denda kerana mengenakan harga tidak munasabah terhadap beberapa orang pelanggannya. Peniaga itu pihak berkuasa denda kerana mengenakan harga tidak munasabah terhadap beberapa orang pelanggannya. Okay, saya bagi tu, saya gariskan dulu. Kesalahannya dekat sini. Kenapa salah? Sebab ayat ni kita kena pasifkan dia. Kalau dia kata ganti nama yang pertama, boleh. Saya denda. Ataupun yang kedua, kamu denda. Tapi bila kata ganti nama yang ketiga, dia tak boleh. Dia kena ada di dan oleh. Jadi dekat sini, pihak berkuasa denda ni, kita kena ubah dia lah. Dia akan jadi macam ni. Di denda oleh. Dia mesti ada macam tu. Didenda oleh pihak berkuasa.
barulah betul. Ni sebenarnya ayat pasif lah. Kan? Ni semua sebenarnya kita dah belajar dah ni. Tapi biasalah. Lama-lama kita akan lupa. Sebab itu kita kena ingat balik. Dan juga awak kena ingat soalan ni, dia akan berterusan sehinggalah awak tingkatan 4-5 tau bentuk macam ni. Cuma bentuk dia tak sama lah. Dia akan bagi satu petikan. Dia bagi tahu dalam petikan tu ada 6 kesalahan. Cari 6 tu. Kadang-kadang sampai satu petikan tu sampai berbelas kesalahan kita kena cari. Lebih susah lah, lebih susah daripada ni. Nombor 4. Kebanyakan para pelanggan sangat berpuas hati dengan kelazatan makanan di restoran Fahira. Jumpa tak? Nombor 4. Kebanyakan para pelanggan. Nampak tak apa yang tak kena kat sini? Saya gariskan. Ni sebenarnya kesalahannya. Cuba fikir. Apa yang tak kena kat sini? Sebab apa tahu salah? Awak tengok ni kan. Dia sebab apa salah? Sebab dia ada kebanyakan. Lepas tu dia ada juga para. Jadi tak boleh. Salah. Kenapa? Sebab kebanyakan tu dah menunjukkan ramai. Para pun dah menunjukkan ramai. Jadi dia terlalu ramai. Kan? Tak boleh. Satu je cukup. Nak tunjuk ramai banyak mana. Jadi maksudnya kat sini kita boleh pilih salah satu. Jawapannya ada dua lah. Jawapannya sama ada kebanyakan pelanggan ataupun jawapannya para pelanggan. Tapi bila awak tulis kat dalam jawapan, jangan tulis dua-dua. Tulis satu je. Kalau awak dah pilih kebanyakan, tulis je lah. Kebanyakan pelanggan. Jangan tulis dua-dua. Ambil salah satu saja. Ataupun kalau tak nak kebanyakan pelanggan, boleh juga kita jawab para pelanggan. Okey, yang kelima. Selepas beberapa tahun menghilangkan diri, Syah tiba-tiba hadir semula di kampung kelahirannya. Ni saya salah je. Tak maaf. Ni saya salah je. Sepatutnya di kampung kelahirannya. Ada H. Typo. Jadi dekat mana kesalahannya? Saya ulang sekali. Selepas beberapa tahun menghilangkan diri, Syah tiba-tiba hadir. Mana boleh hadir kan? Hadir ni salah. Lebih kurang dengan hadir. Jangan melalu sangat pergi jauh tau. Dia macam soalan yang dijelajahi, diterokai. Lebih kurang kan? Cuma kesesuaian pada ayat tu. Samalah juga dengan hadir ni. Lebih kurang sama. Apa yang paling sesuai? Tiba-tiba muncul. Lebih kurang lah. Hadir dan muncul. Cuma dia tak sama lah. Bergantung pada kesesuaian ayat. Okey, yang keenam. Cikgu Firdaus tidak menyangka kerana Wafi dapat mematahkan hujah pihak pencadang dengan mudahnya. Kan, ni ayat majmuk. Dua ayat tunggal digabungkan jadi ayat majmuk. Tapi kata hubung dia tak kena. Kan, kerana ni tak kena ni. Patutnya apa yang sesuai? Menggantikan kerana. Cikgu Firdaus tidak menyangka bahawa. Ni jadi bahawa. Soalan ni kena buat jangan terlalu gopoh. Pelan-pelan kan. Kalau laju-laju, baca laju sangat, kemungkinan kita tak jumpa jawapannya. Okey, yang ketujuh. Natali telah membuat temu janji dengan Puan Norita untuk berbincang mengenai masalah disiplin adiknya di sekolah. Cuba cari apa kesalahannya. Dia dua perkataan tau. Tapi dua perkataan yang baru satu masuk lah. Okey, kesalahannya kat sini. Temu janji. Kenapa pula salah temu janji? Kan biasa kita dengar temu janji ni. Salah. Kena janji dulu baru boleh bertemu. Mana boleh temu baru janji? Kalau kita nak berjumpa dengan orang, kita janji dulu dengan orang tu. Nak berjumpa. Jadi janji, temu. Bukan temu janji. Janji, temu. Okey, yang ke-8. Fitnah Raja Mandalia. Bila kita jumpa ada raja, lepas tu ada Sultan Mahmud tu, Shah kat situ, kemungkinan besar bila jumpa soalan macam ni sebenarnya kesalahan daripada segi penggunaan bahasa istana. Ada bahasa yang dia tak gunakan bahasa istana yang kita kena tukar lah.
Okey, jadi baca balik semula kan. Fitnah Raja Mandalaya menyebabkan Sultan Mahmud Shah berasa marah lalu menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir sekeluarga. Ini titik lah ni, bukannya koma. Saya tandakan ni, marah. Cuba fikir. Kata istana. Bahasa istana. Kata istana pula. Bahasa istana, apa yang sinonim dengan marah? Biasa dengar kan? Murka. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Pihak berkuasa telah berjaya menyelesaikan beberapa kes pecah rumah dan samun di kawasan perumahan itu. Cuba cari. Pihak berkuasa telah berjaya menyelesaikan beberapa kes pecah rumah dan samun di kawasan perumahan itu. Saya gariskan beberapa kes. Tahu tak apa kesalahannya kat sini? Okey, saya bagi tahu beberapa ni dia dah menunjukkan banyak majmuk. Beberapa tu banyak. Majmuk. Kes-kes kata ganda pun dia menunjukkan banyak. Berapa banyak? Nah, dia nak bagi tahu ni kan. Satu cukup lah. Tak payah banyak-banyak. Kalau dah ada guna perkataan beberapa, kes-kes tak payah guna. Kalau sama juga kalau kita dah pilih kes-kes, beberapa tak payah guna. Sebab dua-dua tu menunjukkan banyak kan. Banyak sangat nanti. Jadi nombor 9 ni jawapannya ada dua lah. Sama ada kita kekalkan beberapa ataupun kes-kes. Jadi contoh saya nak beberapa. Jadi tulis beberapa je lah. Sini. Macam ni Jangan pula awak buat macam ni. Beberapa. Atau kes-kes. Tak boleh. Macam ni Ini seolah-olah awak suruh cikgu pilih pula jawapan mana yang betul. Yang ni tak mau macam ni. Buat macam ni je. Satu je. Pilih salah satu. Okey, yang ke-10. Sumbangan besar Cikgu Rizwan kepada sekolah itu ialah dari segi penguasaan murid-murid dalam penulisan karangan. Okey, yang ni selalu keluar soalan macam ni ialah ni, penggunaan ialah dan adalah. Saya terus tulis jawapan lah. Biasa kalau ialah tu memang adalah. Dalam kelas pun kalau jawab soalan pemahaman pun saya selalu bagi ingatkan kan. Nak guna yang mana ni? Ialah ke adalah? Bila masa kita nak guna ialah? Okey, ialah ni kita gunakan bila selepas perkataannya tu diikuti dengan frasa nama lah. Dia kata nama lah. Sekarang lepas ialah apa? Kan dari. Dari tu bukannya kata nama Jadi selepas dia tu bukan frasa nama. Dari tu ialah kata adjektif. Maksudnya ni ialah frasa adjektif. Jadi ialah ni untuk selepas dia ada frasa nama. Jadi macam ni, ini ialah frasa adjektif. Dari. Jadi yang paling sesuai ialah adalah. Kerana adalah ni, selepas perkataan adalah, ini bukan adjektif. Maaf dari ialah, dari ni ialah frasa sendi. Jadi adalah ni, saya teruskan adalah ni dia sesuai digunakan jika selepas perkataan adalah tu diikuti dengan frasa sendi. Macam dari, agar, untuk adalah untuk. Sebab dia frasa sendi. Ataupun diikuti selepas perkataan adalah diikuti dengan kata adjektif frasa adjektif. Frasa adjektif ni tahu kan? Ingat kan kata adjektif? Ingat kan? Saya dah pernah bagi tahu kan? Dah pernah ajar semua ni kan? Frasa adjektif ni, kata adjektif ni yang menunjukkan sifat lah. Sifat sesuatu. Besar, kecil, rindu, sayang, menyampah. Macam itulah. Okey, baik, ini saja yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, jadi kerja tugasan kamu pada hari ini. Kamu cuma tulis, tak perlu salin soalan. Kamu tulis jawapannya. Contoh buat macam ni kat dalam buku tata bahasa atau buku pemahaman ataupun mana-mana buku BM lah. Kalau buku tata bahasa pemahaman awak tu dah arwah. Awak dah tulis je lah hari ni hari apa kita hari ni hari Khamis. Okey, macam biasalah ni. Khamis kalau kat buku latihan awak kan. Khamis 6 hari bulan 10 2021. Okey, jadi kat sini tulis tajuk tulislah PDPR Sistem Bahasa.
Lepas tu terus dia tulis jawapan. Tak perlu salin soalan. Mudah je, senang. Jadi pada kan. Okey, jawapannya pada. Terus tulis macam tu je. Nombor 1 pada. Nombor 2 apa dia, macam tu Okey, baik. Tamatlah PDPR kita pada hari ini. Jadi hari ini saya nak ajar awak itu sahaja. Okey, jadi saya harap semua pelajar dapat faham dan terus bersemangat mengikuti PDPR kita Okey, jadi saya sudahi PDPR kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudi mengikuti PDPR pada hari ini.